Terima kasih. Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat bincang perkembangan terakhir Lahad Datu dan kita berpandu pada nasihat Jeneral Bersara tak kurang lebih 6-7 orang yang sekarang bersama Pakatan dan juga beberapa pegawai kanan polis yang memberikan pandangan dan nasihat, dan kenyataan telah dikeluarkan yang ditandatangani oleh YB Kit Siang, Ustaz Hadi dan saya. Dan kita ulangi pertamanya tentang sokongan kita terhadap langkah yang diambil oleh pasukan keselamatan dan juga takziah kepada yang saya korban. Tapi yang kedua, beberapa persoalan mesti dijawab. Yang dilakukan oleh pimpinan politik UMNO ini hanya untuk menggunakan isu ini untuk politik domestik dan membuat tudingan atau tuduhan dan tomahan. Tetapi mereka tidak dapat jawab kerana kes ini terlibat dengan beberapa rundingan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO dengan keluarga Sultan Sulu. Kaitan pemberian kad-kad pengenalan dan skandal yang berkaitan dengan RCI sekarang yang masih lagi dibincangkan. Hal-hal ini harus dijawab. Jeneral terkemukakan tentang mengapa ada kelemahan dari segi tindakan patrol kawasan. Semalam Tan Sri Hashim, bekas Panglima Tentera Darat, persoal mengapa boleh bolos masuk tanpa dikesan dan bolos keluar tanpa dikesan. Dan kita dalam Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat hanya dapat mengulangi persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh jeneral yang bersara ini. Kita juga putuskan untuk menubuhkan Majlis Penasihat Keselamatan kerana isu keselamatan ini penting, dan maka jeneral kanan ini yang telah bertugas berkhidmat dengan cemerlang dalam negara kita bersama dengan pegawai polis kanan akan diminta bersama dalam Majlis Nasihat Keselamatan untuk memberikan nasihat kepada pimpinan Pakatan Rakyat. Selain itu, isu yang kita akan ketengahkan dalam pilihan raya seperti selain daripada isu penipuan dan kebimbangan tentang senarai pilihan raya yang telah dibentangkan dalam laporan persidangan antarabangsa yang dihadiri oleh YB Kit Siang mewakili DAP dan YB Datuk Mustafa Ali mewakili PAS dan YB Azmin Ali Keadilan, memberikan bukti-bukti dan angka-angka yang belum dijawab oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Tapi isu yang lain yang ditekankan ialah isu rasuah yang menular dan langkah-langkah yang lemah dalam mengawal inflasi kerana harga barang mendadak, dan yang dijadikan bahan propaganda UMNO hanyalah beberapa bantuan termasuk BRIM, tetapi kadar peningkatan harga barangan keperluan ini tidak diberikan liputan yang sewajar. Tambahkan? Ya, tambahan saya, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Sepatutnya apa yang berlaku di dalam negara, sama ada keamanan, keselamatan ekonomi, yang bertanggungjawab ialah parti yang memerintah. Tidak boleh dipersalahkan pembangkang, jangan dipersalahkan pegawai kerajaan, polis dan tentera. Mereka adalah jentera kerajaan, bergantung kepada dasar dan polisi yang diamalkan oleh kerajaan, khususnya mereka yang masih hidup. Sedap dan Menteri Tun Mahathir Mohamad mantan ini masih hidup lagi sehingga selepasnya, di mana kebocoran berlaku adalah kealpaan mereka dia dalam mengendalikan urusan negara ini. Di mana kita terus menghadapi bukan sahaja masalah inflasi yang tidak turun, sentiasa naik terus. Bukan nak turun, naik. Walaupun di sana kenaikan gaji, kenaikan bantuan imbuhan tidak selaras dengan kenaikan harga barang yang berlaku, menjadi bebanan kepada rakyat. Itu dalam isu keselamatan negara. Kita lihat sendiri, keselamatan ini bukan sahaja polis dan tentera, termasuk jiwa rakyat. Lahad Datu dan kawasan sekitarnya masih lagi hidup dalam kampung air.
Tun Mahathir buat kenyataan, saya lihat dalam media, nak selesai masalah kampung air itu masa dia. Bukan, masa dia dah ada. Mengapa dia tak selesai masa dia? Hidup dalam air, apa namanya, ada hak tanah daratan masih banyak lagi. Di samping masalah IC, bukan sahaja kehidupan rakyat boleh mengundang berbagai-bagai perkara yang negatif daripada dalam dan luar, termasuklah menyukarkan operasi tentera dan polis. Dan saya dipahamkan ada aduan daripada polis sendiri. Tak ada persediaan. Saya harap saudara Salahuddin dia baca kenyataan media daripada bekas OCPD Lahad Datu sendiri. Sila baca Salahuddin. Episode. Ya. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas OCPD Lahad Datu dalam disiarkan dalam Harian Express Jumaat 15 Mac 2013. Khamis Daming, nama dia Khamis Daming. Bila saya berada di Lahad Datu 5 tahun yang lalu, saya menyatakan kebimbangan kami kepada pegawai atasan mengenai kemungkinan pencerobohan oleh elemen luar. Tetapi cadangan dan permohonan kami untuk menaik taraf keselamatan dipandang ringan ketika itu. Kami tak ada pacuan 4 roda, tak ada kenderaan buat peronda dan juga semua peralatan angkat yang teruk. Dan juga pegawai dan anggota polis terpaksa menyewa rumah di luar pekarangan balai kerana kuartus tidak mencukupi. Ada pegawai-pegawai yang tinggal di kuartus yang berlubang siling ke lantai. Dan ini adalah sangat menyedihkan. Dan ini adalah merupakan suatu perkara yang telah kami banyak kali adukan kepada Kerajaan Pusat, tetapi berpuluh-puluh tahun tidak mendapat perhatian daripada Kerajaan Pusat. Jadi ini adalah merupakan suatu kenyataan daripada bekas OCPD Lahad Datu sendiri yang telah memfailkan permohonan bertahun-tahun tetapi tidak pernah dipedulikan. Dan juga semalam saya mewakili pimpinan Pakatan Rakyat telah menyerahkan bantuan kita kepada tabung wira Lahad Datu yang bernilai RM10,000 sebagai permulaan, sebagai tanda simpati kita terhadap wira kita yang tergugur dalam pertempuran isu Lahad Datu. Ya, Harian Express Jumaat 15 Mac. Ini laporan. Ya. Memandangkan perkembangan yang terbaru, khasnya kenyataan kerajaan Filipina bahawa kerajaan Filipina tidak berhasrat untuk menggugurkan tuntutan kepada Sabah. Dan pun apa yang dinyatakan oleh self-style Sultan Nasuluh Jamalul Kiram ketiga mengarahkan adiknya Akbi Mudin Kiram untuk melancarkan perang gerila di Sabah, kumpulan-kumpulan yang masih dalam Lahad Datu dan mungkin disempurna. Saya rasa seruan Pakatan Rakyat Majlis Pimpinan untuk mengadakan sidang tergempar Parlimen lebih penting, lebih mendesak. Selain daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib mau membubarkan Parlimen dalam 3 hari ini. Kalau tidak, dia ada tanggungjawab untuk memanggil satu Parlimen tergempar dalam 48 jam. Oleh kerana begitu masalah-masalah yang timbul mengenai krisis di Suluk di Sabah. Aslinya dalam sidang tergempar Parlimen, masalah semacam yang kita dengar daripada Datuk Seri Hadi pun yang berhormat Salahuddin mengenai komplain bekas Ketua Polis Lahad Datu Khamis Daming mengenai bahawa ciri-ciri keselamatan diabaikan sehingga membahayakan nyawa anggota kita, di mana 10 orang, 8 daripada polis, 2 orang daripada tentera kita
korban nyawa mereka menjadi perwira nasional, sepatut boleh dielakkan, patut pun menjadi benda untuk satu perbahasan. Dan saya tak boleh faham kenapa sampai sekarang Perdana Menteri enggan menadakan majlis terenggah Parlimen, oleh kerana inilah satu tindakan yang menintahkan hak-hak 10 orang perwira nasional mendapat kehormatan yang tertinggi daripada Parlimen. Deny them the right, the honor and the respect yang patut mereka ada, dan pun satu komitmen bahawa kepada keluarga mereka, kepada anak-anak 10 orang perwira nasional, bahawa kerajaan akan bertanggungjawab, kerajaan Barisan Nasional atau kerajaan Pakatan Rakyat akan bertanggungjawab mengenai kebajikan mereka, mengenai pendidikan mereka sehingga universiti level. Kenapa kita mahu menidakkan hak-hak mereka untuk dapat to be honoured and tribute nationally? Saya harap bahawa selain daripada Najib mahu membubarkan Parlimen dalam 3 hari, patutlah menadakan satu sidang tergempar dalam 48 jam, dan kita daripada Pakatan Rakyat, MP daripada Pakatan Rakyat, PAS, PKN dan DAP, kita rela dalam 48 jam, kalau satu sidang dipanggil, kita 100% akan berhadir. Okey. Saya nak balik kepada RCI, di mana didedahkan oleh pegawai-pegawai ratusan ribu yang diberi kad penalan segera. Ada daripada Pakistan yang baru datang 2 bulan, 3 bulan dapat kad penalan. Saya bertanya kepada pengurusi SPR dalam pertemuan parti-parti politik, dalam ratusan ribu yang dapat kad penalan itu, sudah berapa yang didaftarkan masuk sebagai pengundi, dan berapa ratus ribu di antara mereka berada di Semenanjung? Pengurusi SPR menjawab, ia tidak boleh memberi penjelasan kerana kes itu dalam siasatan Royal Commission. Artinya ada angka-angka itu kepada SPR. Berapa ratus ribu yang didaftar segera itu di Sabah, dan mereka sekarang berada di Semenanjung untuk menjadi pengundi pada pilihan yang akan datang. Bahkan pengurusi SPR mengatakan, kalau ada pengundi muka Bangladesh, muka lain kaum, tak boleh apa-apa kepada mereka kerana mereka ada kad pengenalan yang sah. Jadi inilah yang kita nak tahu, yang SPR ada angka itu, saya yakin. Berapa ratus ribu yang dapat kad pengenalan segera itu berada di Semenanjung sekarang ini untuk jadi pengundi pada pilihan yang akan datang. Ini yang kita hendak penjelasan SPR lagi pada masa akan datang. Tambah sikit. Menteri Dalam Negeri Hishamuddin ada kata bahawa beliau akan fikir sama ada patut mengadakan satu RCI mengenai apa yang berlaku di Lahad Datuk dan Sembruna. Adakah beliau akan bangkit perkara ini dalam mesyuarat Kabinet esok, isn't it? Esok. Sama ada itu serius atau tidak serius, dan sama ada apa yang dikomplain mengenai bekas ketua polis di Lahad Datuk pun akan dibangkit di Kabinet. Saya rasa rakyat, dan bukan rakyat tapi anggota Pasukan Keselamatan ada hak untuk tahu perkara ini.